dia pada soalan ini, iaitu 2x tolak 3y sama dengan 8. Iaitu kita akan cuba pasangan yang pertama pada soalan A. Apa pasangan dia? Pasangan A yang pertama ialah pasangan X dahulu. A bersamaan dengan X bersamaan dengan X bersama 1 dan Y bersamaan dengan 5. So kalau X bersama dengan 1 dan Y bersama 5, 2X akan jadi 2 tolak dengan 15. Tolak dengan 15. So 2 tolak 15 bersama dengan 18. Betul atau tidak? Betul, salah So kalau pasangan 1 salah, maka pasangan seterusnya tak payah kita nak buat lah. B, X bersamaan dengan 3 dan Y bersamaan dengan 8. Jadi 6 tolak 24 bersamaan dengan 18. Benar atau tidak? Negatif 18. So tak payahlah nak sebut persamaannya kedua. C, X bersamaan dengan 7, Y bersamaan dengan 2. Maka Y bersama dengan 2, maka 14 tolak 6. Adakah bersamaan dengan 18? Tak. So last D. Last D, tidak ada pilihan lain. Tapi jangan, tak ada pilihan lain, tapi kita terpaksa buat juga untuk membuktikan. X bersamaan dengan 9 dan Y bersamaan dengan 0. Maka 9, 18 tolak 0 bersamaan dengan 18. Benar atau tidak? So tak ada pilihan lain. Suka tak suka, awak terpaksa pilih jawapan D pada soalan ini. Cuba jaya. Dalam hidup kita mesti kita cuba jaya. Dalam hidup nak berjaya kena cuba jaya. Kita mesti buat dahulu. Okey. Sebenarnya sekolah ni tak, kalau ikut dulu dia kena cuba jaya lah, cuba jaya. Yang penting kita mesti buat, jangan tak buat langsung. Kalau kita buat insya-Allah guna-guna banyak salah lah. Very good, soalan yang sangat baik. Okey, sumbang saran Fatin, soalan nomor berapa Fatin yang akan telah memberi tekanan pada perasaan jiwa dan juga naluri. Right? Semua okey? Oh, okey. Hazika ada? Cantik. Ada pecahan, okey. Very good. Adakah ada kaitan dengan soalan tu? Ada. Okey, very good. Cantik Dia daripada MRSM MRSM mana? Y. MRSM Batu Pahat, Sulun Batu Pahat MRSM Sekolah Maktab Rendah Sains Semara, sekolah pilihan. Kebanyakannya keluar negara dan bla bla bla. Okey. Walau bagaimanapun, jadi saingan juga pada SK, SMK yang balik luar lah, cabaran. Okey, soalan nomor berapa tu? Hazika. Yang ada pecahan katanya 8 dan 9. Okey, so kita lihat pada soalan nombor 8 dan 9. Okey, thank you very much. 8 dan 9. Okey. Dalam penjelasan yang berikut, manakah 1/2x, 1/2x tambah 1/3y bersamaan dengan 3? 1/3x tambah 1/3y bersamaan dengan 3. Soalan nombor 8 pada tajuk penyelesaian ketak samaan linear. Persamaan linear yang harus belajar oleh semua peringkat. Ketak samaan linear macam rumus algebra, persamaan algebra dan sebagainya, semua peringkat kena belajar daripada form 1 sampai form 2, sampai form 6, sampai form 5 kena belajar. Okey. So 1/2x tambah 1/3y bersama dengan 3. Dia cuba jaya. Sebelum tu saya nak terangkan, nak bertanya dahulu. Okey. 4 tambah 1/8. 4 tambah 1/8 bersama dengan. Okey, teknik yang pernah saya berikan, perkongsian je. Teknik yang pernah berikan, apa dipanggil teknik apa ni? Sila, teknik C. So saya banyak menggunakan kaedah simple maths, teknik C, iaitu teknik cinta. Cinta, C-I-N-T-A. Iaitu C cinta. Apa jadinya Sarul kalau dengan teknik cinta Sarul? 4 tambah 1/8 sama dengan sepantas kilat Sarul. Mengatasi cahaya kelajuan mengatasi kelajuan kilat. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, bagus. Menggunakan teknik data plan. Gunakan data plan. Budak-budak hari ni hidup mati ada data. Data ni penting. Nyawa dia akibat. Budak-budak sembang, budak-budak BBNU sekarang ni hidup mati data. Tak ada data ni kira macam nyawa tak ada. Tu tak berfaedah langsung, tapi kalau bagi sini data ni sangat penting dalam hidup ni.
pelajaran ni data. Apa dia data? Bawah darab atas tambah. Bermaksud ialah iaitu 32 33 per 8. 4 tambah 8. Begitu juga 1 per 8 tambah 4. Ya, C juga. C juga. Kaedah C juga. Cinta terbalik. Boleh Azika? Okey, very good. Okey. Lagi saya boleh tak nak kongsi dari segi bentuk pecahan yang macam mana Azika kurang faham. Okey. Ini gunakan teknik macam ni 4. Itu dia dah 4 mahu saya dah 4 tu. Ini adalah satu nombor tunggal dengan satu nombor pecahan. Kaedah C. Ini pun juga satu nombor pecahan dengan satu nombor tunggal juga menggunakan kaedah C. Sekarang saya tengok nombor pecahan dengan nombor pecahan 1/8 tambah 3 per 2 bersamaan dengan teknik yang kita gunakan star teknik. You all dah biasa dah main dengan saya bertahun-tahun maksudnya dah banyak teknik saya yang dikuasai. Okey. But apakah teknik yang pernah saya gunakan Bat? 1/8 tambah 3 per 2 Bat? Ya? Itu biasa. Satu utamakan bawah ini biasa. Sama biasa. Tapi okeylah, okey. Okey Bat, bagus Bat. Itu teknik memang dibelajar pada sekolah rendah lagi. Kita tak salahkan sekolah rendah, tak sekolah mana-mana tak salahkan. Kita share. Okey share. Bat Hafiz? Fatih tak biasa. Abad terus. Teknik apa yang kita guna ni? Ya, teknik 4 darah duduk di tepi sungai. Darah sunti. Apa dipanggil darah sunti? Darab silang. Ni kaedah dia. Darab silang. Iaitu bawah akan jadi berapa? Bat 16 Bat. Bawah akan jadi 16. Darab silang. Bawah akan jadi 16. Ini yang Bat katakan nama samakan 16 tadi. Okey, bukan salah. Itu memang teknik yang asas dibacakan. Tapi di sini kita share, kita cipta teknik lah, simple max. Teknik yang mudah-mudah lah. Kalau nak pakai pun boleh, tak pakai. Ya? Oh, yang mana? Ni. 8 darab? Oh, 8 darab 2. 16 ni yang 8 darab 2. Okey, bagus. Soalan sangat baik. Bagus. Saya suka macam tu. Okey. Saya belum buat darab silang lagi. Tadi saya buat darab kaki tadi. Darab kaki. Satu saya gunakan kaedah kaki. Iaitu darab kaki. Kika kan susah sebut kan? Kalau kaki kan senang sebut kan? Kaki Kanan darab kiri. Kanan darab kiri. Jadi 8 darab 2 16. Okey. Maka tadi Bat kata 20 apa? Bat kata 24 Ya betul. 24 ada kat sini. 24 ada kat sini. Betul Bat. Dan sini adalah datangnya 2. Maka datanglah bersama dengan 26 bagi dengan 16 dan pecahan tak wajar kita kecilkan dia. Kita kecilkan dia. Iaitu 24 16 dalam 26 ada berapa 16? Cara kampung lah Dalam 26 ada berapa 16? Sarul, dalam 26 ada berapa 16? Saja je saja je. Kita Bat nampak ya. Saja suka-suka seronok tau. Kita nak seronokkan. Dalam 16 ada dalam 26 ada berapa 16? Okey. Satu jadi 16 per 16. 16 per 16. Okey. Maka berapa baki yang tinggal sini? Dah tolak 16 tadi? Ya? 10 per 16. Berbaki yang tinggal lah. Jadi akan jadi apa ni? Akan jadi 1. Maka 10 per 16. Kecilkan lagi lah. Masa kecilkan lagi. Iaitu sama dengan 5 per 8. 5 per 8. Ni saya lebih suka kepada pendekatan seronok belajar. Kalau budak cemerlang, saya tengok sekolah menengah Seri Puteri. Pencapaian SPM 2017, kecek balik dah hanya seorang je dapat A-. 153 orang pelajar. Seorang je A-. Sains semua. Saya masa tanya berapa dapat A, dia kata tak ada cikgu. Yang dapat A- seorang je, dia kata. Saya cuak juga. Rupanya habis semua atas, tak ada B langsung. Kalau itu memang budak-budak tu lah. Memang. Saya pun ajar benda ni simple lah. Maksudnya bukan apa. Dia orang nak follow. Kita ni tinggi macam mana belajar pun Azika kita jadi macam padi tau. Tak masa tengok budak SMK ni kan geli-geli kan. Biasa je. Ni ilmu. Sebab nanti Azika sama soalan sama, mereka pun jawab soalan sama.
Anak orang dekat Kuala pun jawab yang sama. Anak orang dekat dusun pun jawab soalan yang sama juga SPM. Dia tak berubah-ubah. Sama. Jadi pada masa kita akan duduk pada setting yang sama. Jadi itulah dia. Cuma awak berada di kayangan, mereka berada di ayat lah, berada di bawah lah. Tapi walau bagaimanapun mereka ni adalah sebagaimana terus jangan give up lah. Maksudnya dia akan terus juga belajar dengan cemerlang. Okey. So ni di antara contoh yang sebelum saya jawab soalan ni ada beberapa contoh yang ingin saya berikan lah. Itu pertama kaedah C. Bagi tu juga dia tolak. Bagi tu juga tolak. Tolak pun sama juga. Darah sunti juga tolak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Okey, dalam soalan ni dah 1/2x tambah 1/2x tambah 1/2x tambah 1/3y bersama dengan 3 soalannya itu soalannya. Jadi bila kita buat 1/6 1x 1/3 jadikan akan jadi 1/6 1/3 dengan y akan jadi 2/3 tambahkan dalam silang itu 3 tambah 12 per 18 kita kecilkan 15 per 18 56. Betul. Bagi saya penyalah betul tapi dia nak 3. Dia tak salah. Yang tadi tu salah. Tak dapat 18. Kan? Jadi ni adalah 56. Betul jawapannya tapi dia tak sama. Walaupun betul tapi dia kata tolong dapatkan 3. Dia pun juga lah 1/3. Apa saja unsur dalam dunia ini kalau darabkan dengan kosong dia akan jadi kosong. Okey, berkaitan dengan kosong berkaitan dengan kosong saya test budak saya Apa lagi berkaitan dengan kosong? Yang pelik. Hafiz. Apa yang berkaitan dengan kosong yang pelik? Yang ajaib. Berkaitan dengan nombor kosong yang ajaib. Ya, kuasa kosong. Apa kuasa kosong contohnya? 8 kuasa kosong akan menghasilkan 1. Apa saja dalam dunia, juta kali kosong 1, apa saja dalam dunia ni kuasa kosong ialah bersamaan dengan 1. Yang kedua, berkaitan dengan kosong. Apa saja nombor dalam dunia ni didarabkan dengan kosong akan jadi kosong. Akan jadi kosong. Oh, sebelum tu saya terlupa dengan Magic Max. Magic Max iaitu nombor 15 di tengah-tengah ialah dia sebenarnya ialah 2, 4, 6 dan 8. Saya pusat dia. 2, 4, 6 dan 8. Di sini adalah nombor 1, bawah sini adalah nombor 3 nombor ganjil, atas sini adalah nombor 5 nombor ganjil, sini adalah nombor 7 nombor ganjil. So
So senyap ber. Oh sorry, 1, 3 di mana dia? 2, 4, 6, 8. 1, 3, 7. Di mana dia? 1, 3, 7, 5 eh? 2, 4, 6, 8. 1, 3, 7, 9 ni. Nombor 5 tadi eh? 5 tadi eh? Oh, ya Allah, patutlah. Okey, silap. 2, 4, 6, 8. 1, 3, 7, 9. 1, 3, 7, 9. Inilah kotak Magic Mat yang dia gunakan ya. Kerana saya nambah ke seluruhnya akan jadi 15, 15, 15, 15, 15, 15 ya. Okey. Maksudnya dari segi teknik susunan lah. Iaitu 2 di atas, 4 di bawah, 6, 8 eh. Susun secara zigzag ni juga susun 1, 3, 7, 9 eh. 1, 3, 7, 9 ni adalah 2, 4, 6, 8 menggunakan kaedah zigzag. Teknik sebenarnya bukan apa, adalah teknik yang kita nak cari pendekatan kepada simple maths tersebut lah. Simple tu okay. Macam juga cik, semalam saya pergi Kerenyat tak jumpa Cik Masnor tu lah. Saya nak cari dia lah, kalau ada benda baru dia nak share dengan saya, iaitu apa-apa nombor saja dalam dunia ni kalikan dengan 25 tu. Okey, tak apa kali. Okey, so seterusnya so jawapan kita ialah apa saja nombor dalam dunia ini dikali kosong akan menghasilkan kosong. Jadi ini kali kosong, kali kosong, kali kosong. Apa saja nombor dalam dunia ini kalau dikali kosong dia dapat kosong. Rupanya y kosong, y kosong, y kosong ya. Okey. Okay. So dia nak 3, so jawapan kita adalah C. Okay, very good. Soalan seterusnya tadi adalah soalan nombor 5 Soalan nombor 5, awang membeli sebuah bakul durian dengan harga 200, dia menjual P kilo durian yang berkualiti tinggi dengan harga RM7 sekilo dan Q durian yang kurang dengan harga RM4 sekilo. Jika dia mendapat untung 80 maka persamaan ini yang menghubungkan P dan Q ialah apa? Okey, very good. Okey. Dalam soalan nombor 5 pertama ialah awang membeli sebuah bakul durian dengan harga RM200. So keseluruhannya ialah RM200. Dia menjual P kilo durian berkualiti tinggi dengan harga RM7 iaitu P7P. Dan Q durian yang kurang baik dengan harga Q4 iaitu Q4 sekilo. Jika dia mendapat keuntungan RM84 maka persamaan linear, maka dia akan dapat untung. Maka dia akan mendapat untung sebanyak RM84 iaitu 84. Okey. So 7 tambah P Q4 ialah sama 84. So jawapannya ialah ya. Ya. 84 ialah untung dia akan dapat untung sebanyak 84. P dengan Q ialah okey. So mendapat untung samaan dengan berapa keuntungan yang didapat? Ya, 284 kerana itu adalah hasil dapatan dia. Dia beli bukan untungnya 84, maksudnya dari segi persamaannya lah. Persamaannya dari 284 kerana kat sini lah harga kos dia nanti. Ditolakkan tu yang berbaki yang 84. So jawapannya ialah B
Okey, Aziz soalan nombor 9 juga menyebabkan soalan pecahan Okey, very good. Soalan pecahan-pecahan kita buang kasih soalan pecahan. Make practice perfect. Okey. Pada soalan 9 ialah 1/2x 1/2x tolak 1/3y bersamaan dengan 3. Jika y bersamaan 15 maka x ialah, jika y ialah bersamaan dengan 15 maka 1/2x tolak dengan 1/3 dalam kurungan kita ialah 15 bersamaan dengan 3. Maka yang seterusnya kita katakan dia 1/2x tolak dengan berapa dia jadi bat? Akan jadi bat 1/3 dalam 15 bat. 1/3 dalam 15 dia akan jadi 5 bersamaan dengan 3. Okey. 1/2x tolak 5, langkah yang seterusnya kita nak buat apa ni? Bat, langkah seterusnya 1/2x tolak 5 bersamaan dengan 3. Langkah seterusnya 1/2x bersamaan dengan 3 tambah 5. Okey, bagus Menggunakan pendekatan tuku pada tato ataupun tato-tato, tum dipindah jadi tum akan pindah ke kanan jadi ta Bagus 1/2x bersamaan dengan 3 tambah 5 adalah 8. Maka x bersamaan dengan 1/2x tambah 8 maka x bersamaan dengan. Okey, teknik yang dipakai bat, apakah hubungan mereka ni bat? Apakah hubungan mereka ni? 1/2 dengan x ni apa hubungan mereka? Hubungan mereka apa? 1/2x, 1/2 dengan x, apakah hubungan mereka? 4 hubungan mereka. Bada tato. Da, hubungan mereka ialah da. Kalau pindah jadi apa? Da akan pindah, da berpasangan dengan ba. Da berpasangan dengan ni adalah da. Pindah sana ialah jadi ba. Jadi ba. Maksudnya 8 ba. Maksudnya 8 ba 1/2. Macam inilah hukumnya. Konsep dia. Tetapi kita boleh menggunakan kaedah darab silang juga dalam hal ni. Gunakan darab silang, iaitu darab silang dia naik ke atas. Dua naik ke atas. Lagi cepatlah berbanding dengan kaedah ini. Jadi kita akan dapat x bersamaan terus dapat x bersamaan dengan 16. Kaedah ini pun boleh juga. Jadi ni 1/2 darab, di sana jadi bahagi, jadi 8 bagi 1/2 pun boleh juga. Boleh juga, hasilnya akan dapat 16 juga. Sama juga, hasilnya akan dapat 16 juga. Tapi agak panjang sikit lah. 8 bahagi 1/2 akan dapat 16 juga. Betul? 8 bahagi dalam kurungan 8 8 bagi kurungan 1 ABC2 tutup kurungan enter. Ya. Jadi kita ada banyak zikar, banyak cara. Jadi kita nak buat pilihan macam mana. Terutama yang melibatkan pecahan ni. Sama kita darab silang saja terus boleh, ataupun kita gunakan kaedah tadi ni lah. Sebab kita bawa ke bawah agak crowded sikit dia. Jadi kalau kita gunakan darab silang, kita boleh darab silang je lah. Kalau pecahan biasanya melibatkan darab silang lebih baik berbandingkan kaedah pindah. Pasal kaedah pindah dia akan jadi duduk kat bawah macam ni.
Ya tuan. Okey boleh? Nombor? Bukan. Okey. Sini aku beza. Okey. Tak sama ni. Okey, very good. Persamaan linear ialah linear persamaan, kalau kita persamaan ada 4. Persamaan semua ada 4 dalam dunia, bukan dalam dunia. Pelajaran untuk level Malaysia, kita persamaan ada 4 semuanya. Persamaan ada 4 semuanya. Bagus. Persamaan simbol, perbezaan dari ketak samaan dengan persamaan adalah simbolnya. Simbol sama dengan. Dan ketak ada 4 simbol, iaitu lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan juga lebih besar sama dengan. Inilah ketak. Perbezaannya adalah simbol dia. Ketak dan dia. Perbezaan di antara bila masa berguna di antara ketak dan sama linear inilah, ketak ini adalah satu gambar ajar menggambarkan tentang area, tentang kawasan. Ini adalah tentang sempadan atau persamaan. Ini adalah tentang kawasan. Dia bukan maujud. Contohnya lah. Okey, contohnya X lebih kecil daripada 8. Maka X lebih kecil 8, maka apakah nilai yang terbesar bagi X? Baik. X lebih kecil daripada 8. X lebih kecil daripada 8. Soalannya apakah nilai yang terbesar bagi 8? Dia punya pelik macam tu. X lebih kecil daripada 8. Tapi soalannya apakah nilai yang terbesar bagi X? Baik. Okey, baik. X lebih kecil daripada 8. Baik. Apakah nombor yang lebih kecil dari 8? 7. X lebih kecil dari 8. Apakah nombor yang paling kecil daripada 8? Ya? 7. Okey. Syarul. X lebih kecil dari 8. Apakah nombor itu? Ya, apakah nombor itu? Berikan satu saja cukup, jangan banyak. Dia ada berjuta-juta. Ya? 8. Okey. Tengok Hafiz, tengok tes Hafiz. Hafiz, X lebih kecil dari 8. Apakah nombor itu? Berikan satu je. Nombor yang pertama. Berikan satu je. 7. Tepat sekali. Okey. Taufik apa? Fatih. X lebih kecil daripada 8. Apakah nombor? Berikan saya satu nombor. Cukuplah. Apakah nombor kecil daripada 8? Ya? 7. Azika, apakah nombor X lebih kecil daripada 8? Apakah nombor yang paling kecil daripada 8? Yang pertama, ya? 7. X lebih kecil daripada 8. Syarul, apakah nombor yang paling kecil dari 8? Ya? 8. Hafiz? Fatih? 8. Okey. Apakah perbezaan di antara X lebih kecil dari 8 tadi? Bermaksud macam ni, kita macam pegang kuali. Telinga kuali yang panas kat rumah tu. Lepas goreng telur, nak telur mata burung lah, nak telur dadar lah, nak telur goyang lah, nak telur apa semua kan. Telinga kuali tu, kalau awak pegang pernah pegang telinga kuali yang panas? Pernah? Pakai free hand saja macam tu saja ke apa? Ataupun apa? Ambil kertas sok abah, ambil tu kain basah ke apa? Macam mana pegang telinga kuali? Atau tak pernah pegang telinga kuali kat rumah? Atau tolong ibu kat rumah? Ada alas tak? Ada sarung tangan tak? Ya, itu kalau telinga kuali yang panas. Kalau telinga kuali yang panas, itu seolah-olah awak pegang dia pakai pelapik. Anda dengar? Kalau nombor 8 ada kat telinga kuali ni, awak boleh ambil. Kalau dia ni, lambang ni seolah macam lambang glove tau, glove. Sarung tangan kartun Doraemon, apa yang besar tu. Ini dipanggil macam pelapik. Pelapik ni macam sarung tangan, glove, macam sarung tangan. Boleh pegang. Tetapi kalau tak ada sarung tangan, ada sarung tangan. Free hand. Nombor 8 ada kat sini. Berbelon tangan sebulan nanti. Bengkak. Tapi jangan cuba buat Kalau nak buat jangan kaitkan saya lah. Saya tak terlibat dalam hal ni Okey. Saya terlibat hal ni. Okey. Bermaksud di sini contoh simple math yang saya nak kongsikan di sini ialah bermaksud nombor ini kalau tak ada pelapik jangan ambil dia. Ini ketak. Inilah kumpulan ketak. Ini ketak. Ketak dia ada konsep macam ni ketak. Konsep ketak. Kalau X lebih kecil dengan, maka soalan jadi X lebih kecil dengan 8. Apakah nombor yang terbesar bagi 8? Macam ni. Apakah nombor yang terbesar bagi X? Syarul. X lebih kecil atau dengan 8? Apakah nombor yang terbesar bagi 8? Apakah nombor yang terbesar bagi X? 8. X lebih kecil dari 8. Apakah nombor yang terbesar bagi 8? Bagi X 7. X lebih kecil X lebih besar. X
Ambil nombor lain. X lebih besar dari 8. Apakah nombor yang terkecil bagi X? X lebih besar dari 8. Tetapi apakah nombor yang terkecil bagi X? Jangan ambil 8. X lebih besar atau sama dengan 8? Apakah nombor yang terkecil bagi X? Apalah dia? Kalau mulut dia besar, soalnya akan tanya kecil. Kalau mulutnya kecil, dia akan tanya besar. Ayat macam tu. 8 kecil daripada X. Maka apakah nombor yang paling besar bagi X? Bagi 8. Bagi X. Okey. Bat, lihat atas bat Nombor beza-beza Okey, bat. 7 lebih kecil dari okey, jangan tunjuk. Y lebih kecil dari 10. Y lebih kecil. Soalannya di sini, apakah nombor paling besar pertama bagi Y? 9. Y lebih kecil atau sama dengan 10. Apakah nombor yang terbesar bagi Y? 10. Y lebih besar dari 12. Apakah nombor yang terkecil pertama bagi Y? 13 Y lebih besar atau sama dengan 12. Apakah nombor terkecil bagi Y? 12. Boleh Zik kan? Kalau tanya boleh Okey, very good. Itu kita samaan. Dan persamaan ialah tanda sama dengan. Persamaan ialah tanda sama dengan. Dia beza sama dengan. Y sama dengan 3. Y sama dengan 3 Y sama 3. Okey. Kalau Y sama dengan 3, dia boleh digambarkan dengan garisan. Patih? Y sama dengan 3. Kalau Y sama dengan 3, graf. Sekarang para semen. Kalau Y sama dengan 3, bentuk grafnya macam mana? Ya? Okay, very good. Okay, wait. Y sama dengan 3, bentuk grafnya macam mana? Okay, Y sama dengan 3, bentuk grafnya macam mana? Okey, lurus, semua lurus. Cuma cakap mencacang, mendata, vertikal, horizontal, itu je. Semua memang lurus. Okey, semua memang lurus. Okey, cuma sekarang lurus positif, lurus negatif, lurus mendata, lurus infinity. Lurus ada 4. Lurus ada 4 bentuk. Dalam dunia ni lurus ada 4 bentuk. Menaik, menegak, menurun, mendata, tegak, terpancang macam tiang bendera, itu infinity. Okey. Y sama dengan 3, garisannya menegak ke mendata? Ya, okay. Tak apa. Tumbang saran. Ya? Okey. Mencacang, menegak sama. Mencacang, menegak sama. Okey. Paksi Y, saya tanya. Paksi Y tegak ke mendata? Oh, dah lama. Tegak. Paksi Y. Ya. Ni macam ya. Orang tak cakap macam ni. Ya. Ya. Dia. Paksi Y, ya. Tegak. Ya, tegak macam ni. Jadi paksi Y apa? Paksi Y. Paksi Y tegak. Paksi X. Paksi X? No. Tak. Tak mau. Tak nak. Mak nak makan pizza, tak nak. Mak nak belikan iPhone 12, tak nak. Mak tak nak. Nak mixer mak. Tak suka iPhone. Tak nak. Tak mau. Kita tak nak. Paksi X macam mana? Mendata. Paksi X mendata. Paksi Y menegak. Okey, Paksi X mendata, paksi Y. Okey. Paksi X mendata, paksi Y menegak. Kalau Y sama dengan okey. Fatih, kalau Y sama dengan kalau paksi Y sama dengan mendata atau menegak? Yes, very good. Ini kalau Y paksi X. Mana ni paksi X? Okey. Paksi X mendata. Kalau X sama dengan 4.
Kalau awak tengok dekat video saya ada banyak diterangkan tentang pasti X, pasti Y menegak, pasti Y menegak, Y sama dengan mendata, pasti X mendata, X sama dengan menegak. Ini baru satu saja yang tegak. Tadi Azika disebut jadi macam ni kan? Okey, kejap lagi. Very good. Fatih. Okay. Hafiz, tadi Azika cakap dia macam dia kata. Dia kata dia terfikir dengan X. Saya akan layan dia punya perasaan dia macam ni. Yes. Dia nak macam ni, X sama dengan Y. Okey. Kalau macam ni, X sama dengan okey, very good. Okey, very good. Okey, bagus Okey. Okey, setakat ni dah faham Paksi Y. Paksi Y. Paksi Y. Y sama dengan paksi X. X sama dengan okey. X sama dengan 3. Mendata ke menegak? X sama dengan 3. Y sama dengan 3. Okey. Y sama dengan 11. Okey, tadi Fatin nak cakap macam ni tau. Sekejap Okey. Ini semua linear. Ini semua persamaan linear. Yang tak habis persamaan linear tak habis. Dia termasuk kubik saling belum masuk lagi. Kuadrat belum masuk lagi. Kita bincang tentang lurus saja. Okey. Lurus saja. Okey. Tadi dia tanya ni. Dia tanya ni. Okey. Inilah Y sama dengan X. Kalau macam ni Fish. Kalau macam ni Y sama dengan negatif X. Kalau macam ni Y sama dengan kosong X. Kalau macam ni Y sama dengan infinity X. Ni dia. Ni dipanggil konsep payung. Kalau baca dekat konsep payung mendapat tontonan sebanyak 22,000 orang di YouTube. Konsep payung. Awak search tu awak tengok konsep payung, kaedah gaya dulu menggunakan kaedah payung. Sebanyak tonton oleh 22,000 viewer yang telah menonton satu video tu saja. Dia tengok konsep payungnya. Dia terangkan. Kalau papan hitam tu, ada whiteboard tu akan nampak payung tu, papan payung macam ni. Ini kajian saya buat ini kajian. Dia tu yang cakap wajah cakap naik. Okey, pertama okey, saya kalau saya mungkin macam ni, garisan ni sedang naik ke turun? Garisan nampak saya mungkin mana? Naik ke turun? Turun. Ya. But garisan yang saya lukis ni menaik ke menurun? Ya, menurun betul Betul konsep dia bukan konsep dia menurun lah. Azika, saya lukis macam menaik ke menurun? Menurun. Sarul? Menurun. Hafiz? Menurun. Menurun okey. Saya lukis macam ni kan? Menaik ke menurun? Kenapa cakap menurun? Ya, mata kita sentiasa berada di sebelah kiri. Kita buka buku Rumi, mana boleh sebelah kanan? Sekolah agama je yang dah jahat, itu yang periksa kita tu. Yang meniru bawah meja, yang tu sembunyi. Kat jawapan kat samping, tulis kat tangan lengan kan. Lepas tu, kantor lah biasa tu. Lepas tu share kat tandas semua tu kan. Kita buku baca di sebelah kiri. Jadi, Rumi kita, mata konsisten sebelah kiri. Sebab tu garisan ini menurun. Walaupun kita terus naik. Garisan ini menaik ke menurun? Garisan menaik ke menurun? Ini menaik. Mata kita belah sini. Kalau kita renung, dia naik. Ini mendata, ni konsep, ni menegak. Ini yang dipanggil Y sama dengan X. Ini Y sama dengan kosong X. Ini yang dipanggil Y sama dengan negatif X. Kalau Y sama dengan 3, Y sama dengan 3, mendata. X sama dengan 3, menegak. Paksi X, mendata. Paksi Y, menegak. Boleh Ni itu di antara tadi soalan daripada Fatih bertanya akan apakah perbezaan di antara persamaan dengan ketak. Yang ini adalah persamaan. Persamaan dinyatakan dengan gambar raja atau garisan. Persamaan. Dan ketak dinyatakan dengan senarai nombor atau garis nombor. Atau garis nombor. Tambahan kepada ketak samaan. Ketak samaan kalau dia gunakan macam ni, dalam ketak 8 ketak, Y ketak, Y lebih kecil daripada 8, bermaksud nombor mesti berada pada atas nombor 8. Kalau kita buat anak panah ni, atas nombor 8 ni ada bulat ke penuh? Berarti 8 ini bulat ke penuh kalau macam ni?
Kalau ada X pada kecil 8, Y pada kecil 8. Atas 8 ni bulat ke penuh? Bulatan tu. Whole ke atau hitam? Ya, hitam ni. Yang ini bentuk penuh. Hitam. Anak panah nak menunjuk ke arah mana? Kiri atau kanan? Ke kiri sebab dia kecil. Tapi kalau Y lebih kecil daripada 8, atas nombor 8, anak panah di atasnya bulatnya ialah whole, kosong. Dalam SPM keluar. Kalau cek dalam SPM ada lambang macam ni. Kosong. Ke kiri atau kanan? Ke kanan. Ya, daripada form 1 sampai ke form 5, soalan yang sama diulang semula. Kalau awak tengok soalan SPM pasir, memang ada soalan macam ni. Ada. Keluar, mesti ada. Jadi di sini, ini kalau ditunjukkan dengan gambar raja. Tapi kalau tunjukkan dengan nilai, kata senaraikan 3 unsur Y. Senaraikan 3 unsur Y bermula daripada angka tertinggi sekali. Baik. Ni. Senaraikan 3 unsur Y bermula daripada nombor yang tertinggi sekali. Ialah 8 7 6. Kemudian senaraikan unsur Y, 3 unsur Y dalam keadaan menaik. Wah, betul menaik pula dia kata. Menaik 6 7 8. Kat sini nak mula dia mainkan kita. Sebab tu dia kata cikgu soalan SPSR senang, SPSR senang. Mau jawab soalan SPSR lepas ke? Sebab asas sama, dia aras akan beza. Dulu masa awak belajar, tingkatan 3, senaraikan unsur Y 8, 7, 6. Lepas tu masuk form 5, senaraikan unsur Y secara menaik. Senaraikan unsur Y secara menurun. Habis. Itu dia. Sebab itulah, kalau basic awak daripada form 1 baik, insya-Allah sampai dunia akhirat, insya-Allah baik. Itu basic akan jaga, back to basic. Jadi kalau budak yang lemah maths ni, back to basic, balik kepada basic. Buat soalan yang senang. Senang dahulu baru naik, patah balik. Jangan awak langgar, jam, menangis, meraung-raung kat situ dapat jawab kan. Banting-banting nyawa apa semua kan, tak boleh ke? Patah balik soalan yang senang. Jangan langgar soalan yang susah, tak boleh. Memang tak boleh. Kalau awak ada pembantu tak apa. Cikgu tanya orang. Dan kena tengok kawan lah, ada suka layan kita, ada juga cikgu juga. Saya kat grup, pun dia kata cikgu ada setengah, dia orang tanya marah cikgu marah. Itulah macam mana cakap kan. Setengah cikgu marah layan benda-benda ni kan lah. Banyak. Tapi kita tak apa, kita nak buat research, nak buat kajian supaya pelajar tu puas hatilah dengan pelajaran kita. Jadi kita kena jelaskan bagi dia. Sebab tu kita kena banyak bertanya. Kadang-kadang dalam kelas pun ada beberapa konsep saya nampak dengan kawan saya pun tak berapa minat orang nak bertanya. Tapi penting, tanya pelajar tu penting. Sebab dia tu akan menunjukkan dia faham tak faham. Kalau diam yang kelas diam je, baik kelas diam. Tengok 40 orang diam je. Rupanya tak faham semua. Diam je kan. Tanya pada cikgu tu, tanya kalau tak faham tanya. Okey, very good. Saya rasa Fatih boleh lah penjelasan tu. Okey. Cikgu Fatih tanya Nombor nombor 19. 19. Okey, very good. Saya tanya je. Boleh. 5 tambah Y. Okey, cantik Nombor 19 ini ialah soalan dalam SPM pun ada, dalam soalan tingkatan 1 pun ada, tingkatan 2 pun ada, dan 3, 4, 5 semua ada pada soalan nombor 19 ini. Okey, soalan 19 iaitu 5x tambah y bersamaan dengan 2 dan x tambah y bersamaan dengan 0. Betul Ini soalannya Okey, dalam soalan ini teknik yang saya nak pakai iaitu dipanggil ialah Samator. Teknik Samator. Samatola. Teknik Samatola. Kalau awak jumpa soalan-soalan ini dalam tingkatan 1 sampai ke tingkatan 5 ada. Tingkatan 1 nombornya sikit, tingkatan 5 nombornya besar. Dan tingkatan 5 nombornya metrik. Dan tingkatan 3 pun ada, 1, 2, 3 semua ada soalannya. Tak percaya awak buka lah buku tingkatan 1 sampai buku tingkatan 5. Soalan ni wajib ada. Ini dipanggil persamaan linear serentak. Okey, persamaan linear serentak. Teknik yang saya gunakan ialah kalau jumpa soalan macam ni lah, saya mencari apakah nombor yang sama, huruf yang sama. Saya akan menggunakan sama tolak.
Budak tanya, cikgu kenapa gunakan sama to, tak gunakan benda lain? Sama tolak. Kenapa cikgu sama tolak? Perempuan dengan perempuan boleh berkahwin. Ada cikgu kat US, itu kat US. Saja tak apa yang ni. Sini kat Malaysia okey tak. Tak boleh. Lelaki-lelaki, ada cikgu dekat sana kat Siam pun ada lelaki-lelaki kahwin. Itu kat Siam lain. Kat sini Malaysia agama tak boleh. Tak suka, tak boleh bergabung. Makmal fizik, utara boleh melekat tak magnet utara dengan utara? Tak pernah. Selatan dengan selatan tak benar. Okey, puas hatilah tentang konsep sama to. Dia pun faham. Okey, sekarang kita nak mula. Macam mana cikgu nak mula? Cari yang sama. 2 kosong sama tak? Tak sama. Y dengan Y sama. 5X tak sama. Sama. Huruf sama, angka tak sama. Tak samalah. Ini Y dengan sama. Solid. Maka tolakkan semua persamaan. 2 tolak kosong, 2 lah Ni habislah. 5X tolak X, 4X. Baik. 4X sama dengan 2. Apakah hubungan 4 dengan X, Bat? Dah. Bila dah pergi jadi apa, Bat? Bagi ba. Ba ada kat mana, Bat? Bawah. Ba ada kat bawah. So, kecilkan X sama dengan 1/2. Dia cek nilai Y je. Okey. X tolak Y. So, X sama 2. Tak selesai lagi. Ambil persamaan mana-mana persamaan. Gantikan X tambah Y sama dengan kosong. Bat, saja nak test, Bat. X tambah Y sama dengan kosong. X sama dengan A. Maka persamaannya? Persamaan yang kedua? Saja je, Bat. X tambah Y sama dengan kosong. X sama dengan A. Maka persamaan yang kedua? Okey tak, Bat. Syarul, X tambah Y sama dengan kosong. X je lah A. Persamaan yang kedua? Tak ada, okey. Haziq. Okey. X tambah Y sama dengan kosong. X sama dengan A. X sama dengan A. Persamaan yang kedua ialah? X sama dengan A. X sama dengan A. Okay, very good. Okay, very good. Faham lah Hafiz, X tambah Y sama dengan kosong. X ialah A. Maka persamaannya ialah? Okay, very good. Itu soalan yang dalam buku lah. Soalan saya ni. Okay, very good. Okay, soalan saya dah kat sini X tambah Y sama dengan A. X tambah Y sama dengan kosong. X sama dengan A. Maka persamaannya ialah? X sama dengan A. X sama dengan A. Maka persamaan saya yang kedua ialah? Okey. Patih. X tambah Y sama dengan kosong. X ialah 8. Maka persamaan saya berbunyi X sama dengan 8. Persamaan yang kedua? Okey. Jadi tadi saya soalan Azikah menggunakan kaedah ganti nombor. Sampai kepada soalan Fatih, saya menggunakan kaedah ganti saya menggunakan kaedah tadi Fatih, saya menggunakan kaedah ganti huruf. Bila supaya jumpa Fatih tadi, saya menggunakan kaedah ganti nombor. Sama saja. Sama je. Okey. X tambah Y sama dengan kosong. Syarul, X tambah Y sama dengan kosong. X sama dengan 10, persamaan yang kedua? X sama dengan 10. Okey. Tadi yang mula tadi agak susah sebab saya gunakan kaedah nombor, huruf. Okey, kalau dah pandai nombor, saya test untuk IQ sikit lah. X tambah Y sama dengan kosong. X sama dengan Z. Maka persamaan yang kedua bunyi? Okay, dia akan mantap macam tu lah. Lepas tu kita tukar aras. Bila kita main aras lah, kita main aras. Mereka aras lah. Macam orang soal, tak jawab je. Macam jumpa sampai-sampai tanya, jawab je. Kan? Jawab je maksudnya, kalau salah, dia kata salah. Okey, salah tak apa, betul lah. Belajar kita belajar betul balik lah. Okey. So, X sama Y sama kosong. Balik pada soalan ni, maka X sama dengan 1/2. Maka bat 1/2 tambah Y sama kosong. Ini yang pelajar ramai tak jumpa. Banyak saya tengah buat kajian tentang perkara ni lah. Bila X sama Y, cikgu macam mana cikgu? X sama dengan setengah. Apa kata setengah? Dia kata setengah X lagi. Dia setengah X lagi. Kan dah ganti kan ni X. Ni kan X. Ini kan X. Ini kan X. Ini kan sama setengah. Jadi 1/2. Ini gantikan. Dia ada 1/2 X lagi. Tapi mungkin lah dia perlahan. Tapi dia nak belajar tapi tak apa. Dah ganti. Benda bila dah ganti dah hilang lah. Cikgu mana X? Dia cari masa X ni mana X? Kita dah gantikan tadi kan. Yang kaedah pergantian. Matematik macam ni ke cikgu? Yelah, matematik memang macam tu. Bila dia ganti. Bila ganti, bila basuh tangan masih kotor lagi tangannya. Kotor lagi. Kalau
Cikgu kalau satu berdua ada macam awak basuh tangan dah bersih, pergi nak pakai baju sekolah, ada sambal lagi. Masuk. Oh nah. Jadi bila awak dah berasuh, tangan awak bersih. Bila awak dah ganti, hilang. Okey. Pan, satu berdua tambah y sampai kosong. Maka y bersamaan dengan okey, Pan. Depan ni tanda apa, Pan? Tanda apa depan ni? Positif. Bila pindah jadi apa? Negatif. Maka depan ni lah negatif 1. So, soalannya ialah X tolak Y maka 1/2 1/2 tolak 1/2 bersamaan dengan berapa? Tu. Jawapannya kosong ada. Dia pandai, dia memang soalan jawapan A kosong. Pasal budak kan nampak setengah tolak setengah. Setengah tolak setengah kosong. Tapi dia lupa setengah tolak. Tok bat tok bat tok ta to. Diorang dah memang kerjanya memang hari tu training je sampai padu. So 1/2 sama 1/2 yang 1/2 dia akan jawab apa? 1 Online. Okey, soalan nombor apa? Nombor berapa? Please. Ya, nombor apa? Apa be? Nombor 22. Okey, 22 ni lah kan boleh buatkan ketak samaan berikut. Yes, okey kaedah yang sama, berangka besar yang lebih hardcore sedikit. Okey, very good. So nombor 2 iaitu 5x tambah 3y bersama dengan 22 dan 4y tolak 3x bersama dengan 10. Kaedah yang sama ialah sama toh TST tam spider tam gosok jangan tak gosok sampai berkilat. TST tam spider tam kampung Pait Raja Parit Botak Pait Raja. Spider tam gosok jangan tak gosok sampai berkilat. TST tam spider tam. Okey, bermaksud apa? Tak sama tolak. TST ialah tak sama tolak. Sama tolak. Sama tak sama tambah. Sorry. Tak sama tambah. TST tak sama tambah. Tam. Tak sama tam. Tak sama tam. Tambah. Tak sama tam. TAK tak sama tam tambah. TST tata. Tak sama tambah. Okey.
Dari sini lah kita lihat kat sini 5x sama sini. Nampak? Sama. Tetapi tak sama. Maka kita buat apa? Kita tambahkan persamaan ni. Dia tambahkan persamaan ni. Tumpuan kita kepada dia. Kalau kita tambah jadi apa mereka semua? Kosong, habis. Ya tuan. Oh dahsyat. Very good. Very good. Dia main kita. Sebab dia orang punya sistem ni. Pemeriksa ni juga kadang akan mengkaji budak-budak grup-grup simple math buat ni yang tricky punya. Ni memang nak kerjakan budak. Tapi dalam soalan SPM, kalau awak tengok, dia tak akan buat macam ni. Tidak akan buat ni. Carilah soalan SPM 10 tahun soalan SPM, dia tak akan buat macam ni. Nombor atas bawah tak sama. Dia mesti sama. SPM sebenar pasal dia tahu budak akan mensan nanti. Okey, tapi atas dengan bawah mesti huruf yang sama. Okey, tak apa. Tapi mandangkan soalan ni, tak tahu lah macam mana benda dalam label ni, tapi mungkin dia nak. Pasal kita dah set dari kepala, dia dah set. Dia orang dah tahu. Budak-budak ni akan menggunakan konsep sama atas bawah akan tolak. Tak sama akan tambah konsep ni. Tapi dia memang dia kelirukan kita. Okey. So kita kena setting balik lah. Iaitu 5x tambah 3y sama dengan 22. Kalau nak samakan dia cantik lah. Jadi sini ialah tolak 3x tambah 4y bersamaan dengan 10. Kalau kita nak seragamkan dia lah. Okey. Ya, itu syarat dia. Memang boleh. Kalau nak biarkan boleh juga. Nak main silang-silang boleh juga. Okey. Tapi kalau kita nak kekalkan persamaan ni pun boleh juga. Boleh. Tapi dengan syarat ni lah. Sama atau TST. Syarat dia. Okey, sekarang kita tengok pesan. Nak gunakan persamaan ni ke nak buat persamaan baru? Yang baru. Kalau nak pakai ini boleh juga. Boleh. Okey, tak apalah. Kalau kita pakai yang sama juga tak apa. Boleh. Tak apa kita pakai sama je. Sebab kita nak mainkan kaedah ni, sama atau dan TST ni. Jadi tumpuan kita ialah kepada huruf X atau huruf Y. Itu tumpuan kita. Huruf apa? Y. Pasangan dia? Mereka sama tak? Ni Y dengan Y kan? Dari segi huruf sama, dari segi nilai? Okey, sekarang 3Y dengan 4. Cari persamaan dan jangan cari perbezaan. Cari persamaan. 3 dengan 4. Apakah persamaannya? Kata sepakat. Ya, 12. Sebab tu dalam hidup, kalau kita dalam hidup dengan kawan-kawan ke, kita cari apakah yang sama sikit dengan kawan. Jangan kita duduk kawan lah. Kita persepahaman kan. Jika aku ni nak kawan dengan kau, apa persamaan kau yang ada pada aku? Oh, boleh lah kita ada benda yang sama bagi ngam lah. Persamaan. Kalau kasih kawan cakap, kita lawan. Kita kawan tembak, asyik salah je. Lama-lama kawan pun gibat kita. Apalah, aku ajak kau, semua condemn, semua komen. Kan? Okey, aku bagus setuju jangan kau. Bagus jangan kau tu. Ya, baik kita jangan sembahyang. Okey, cantik aku support. Okey, jom. Ada kesamaan lah. Jom kita pergi surau. Okey, jom pergi. Jadi ada kesamaan. Jadi dalam konsep inilah kesamaan. Dalam politik pun sama juga. Dalam kehidupan masyarakat taman kampung macam juga. Dalam keluarga pun mak bapak pun sama juga. Ni seorang nak hantar anak pergi universiti, seorang nak hantar anak main SRM, seorang nak hantar anak duduk kat rumah. Mak ayah bergaduh je. Tak ada persamaan. Jadi persamaan. Dia macam balik kampung juga, tak ada persamaan balik kampung. Dia balik rumah kampung belah mak, belah nenek, apa ni, lah gaduh, lah tak kaya duduk kat rumah. Gaduh mak. Okey, persamaan Jadi dalam konsep ni persamaan. Jadi persamaan tu pasti persamaan. Okey. 3Y dengan 4Y, apakah persamaannya? 3 dengan 4, apakah persamaannya? Ya, apalah? GSTK dia. Gasak sampai tak boleh. Gaduh sampai tak boleh. Iaitu apa? Gandaan sepunya terbesar atau terkecil dia. Terbesar. Okey. Apa? 12. Iaitu 3Y dengan 4Y kesamaannya lah 12Y. Itulah persamaan dia. Inilah dia punya persamaannya. Okey. Maka macam mana 3Y nak jadi 12? Darab dengan 4. Macam mana 4Y nak dapat 12? Darab dengan 3. Kenapa buat? Supaya ada persamaan. Sumber kali. Okey. Maka 5x akan jadi 20x. 3y akan jadi 12y. 22 akan jadi 88. Bawah 4y akan jadi 12y. Bawah akan jadi tolak 9x. Akan jadi 30. Okey.
Nampak tak tumpuan kita pada Y dengan Y? Wow. Sama to TST, sama to TST, sama tolak, sama tolak. TST tak sama tambah. Sama to tak sama tambah, sama to tak sama tambah. Sampai admin saya dia apa yang saya buat tu dia salin semula dia forward kepada dalam grup dia, dalam grup dia. Dia gunakan ayat-ayat saya bawa tengok kat Facebook saya ada beberapa ayat yang mana saya gunakan tu dia orang pergi type balik semula tau. Saya punya admin. Admin saya admin yang handlekan program yang 500 lebih pelajar dalam satu masa setiap hari Jumaat malam Khamis, hari Jumaat malam Sabtu. Okey, jadi sama tolak TST, sama tak? Sama kan? Sama tolak. Jadi ini habis. Ni jaga. 20x tolak 9x. But 20x tolak 9x. Okey. 20x tolak 9x. 29x. 8 tolak 30. 50. 50. Betul Maka x bersama dengan but x sama dengan berapa bagi 29. Maka x bersama dengan x bersamaan dengan 2. X bersamaan dengan 2. Soalan nombor 22 ni kan. X sama dengan 2. Oh, ada dua jawapan X sama dengan 2. Jangan jaga sebab tu jangan percaya dengan B dan jangan percaya dengan D. Sebab ada dua jawapan budak-budak yang suang-suang kuku tu pukul 82 ni dia ada gairah terus tanda B terus. Tanda bukan B. So kita ambil mana-mana persamaan dalam ni ada 4 persamaan. Persamaan 1 ada, persamaan 2 ada, persamaan 3 ada, persamaan 4 ada. Ambil mana-mana. Gantikan nilai X sama dengan 2. Okey, but ayat macam soalan tadi juga dalam persamaan 5X tambah 3Y sama dengan 22. Gantikan X sama dengan 2. Maka but persamaan yang kedua berbunyi sebagai okay, 10 tambah. But ambil ayat yang kedua iaitu 4Y tolak 3X sama dengan 10. Maka ayat yang kedua Y X sama dengan 2. Maka 4Y tolak 3X sama dengan 10. Maka ayatnya seterusnya tolak. Yes, very good. Seluruhnya persamaan yang ketiga 20X tambah 12Y sama dengan 88. X sama dengan 2. X sama dengan 2. Ayat baris yang kedua. Yes, very good. 12Y tolak 9X sama dengan 30. X sama dengan 2. Baris yang kedua bagi soalan ini. Okey. Sama. Boleh pilih satu. Tak payah pilih 4-4. Pilih satu sama. Tapi kalau tak puas hati je pilih 4-4 boleh. Habis orang nak beli peksa kita jangan orang peksa kan. Pilih satu cukup. Okey. So ambil yang simple, ambil yang paling atas ni X sama 2 baik. Ni 4Y tolak 3X sama 10. Maka ayat yang kedua 4Y tolak 6 sama dengan 10. Ayat yang ketiga 4Y bersama dengan 10 tambah 6. 4Y bersama dengan 16. Ayat yang terakhir Y sama dengan 16/4. Maka ayat yang final sekali Y bersama dengan 4 16/4 Y sama 4. So X2 Y 4. So nasib baik tak pilih B. Nasib baik tak pilih B. Kita pilih D. Dia biasa macam tu Aziz. Soalan dia memang perangkap. Bukan perangkap. Dia dah kasih, memang dia kasih jawapan cantik sama je. Rupa-rupanya dia trick. Jadi kita dekat situ lah nak kena banyak buat latihan. Matematik ni seronoknya berbeza dengan subjek lain lah. Buat latihan yang banyak tiap-tiap hari di mana-mana. Dengan handphone pun boleh Dengan handphone pun boleh kita buat. Gunakan handphone tu lah untuk pelajaran. Selalu kan rajin-rajin cek internet kan, cek main kan. Dia buat kajian dekat komputer ke dekat handphone, cari apa tajuk-tajuk yang boleh matematik.
Oh, banyak pasaman serentak Oh, ya. Banyak pasaman serentak. Banyak. Habis saya ada semua? Hah? Patih banyak rupanya. Nombor 28. Wah, banyak. Bersusun lah. Bagus. Bermula dengan soalan nombor 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Wah, bagus. Okey. Apa? Tengok kalau 2R 2R Dua- tinggal sebelah 2R tinggal sebelah. sama dengan apa? Tak. Dia sama dengan kosong. Aha. Dia nak R. Dia nak R sama dengan kosong bagi 2. Kosong bagi 2. Kosong bagi 2. Berapa? Kosong bagi 2. Siap semua. Itu semua memang soalan mantap tu, Bat. Semua soalannya pattern sama je. Sama toh. Macam mana? Dua-dua sama je ni? Kalau atas tolak 6P. Okey, atas Tolak 6P. tolak 6 6P. P Tambah tambah 6Q 6Q sama dengan sama dengan ini 6. okey 6. Yang bawah tolak 6P. Tolak 6 6P 6P tambah tambah 6Q 6Q sama dengan sama dengan 6. 6. Okey. Kalau Ini satu bawah satu Dia bawah tolak 6P tambah 6Q tolak 6P tambah 6Q sama dengan 6. Ni soalan dia. tak, itu ni soalan lain. Ni dah betulkan. Dah betulkan? Ha. Kalau betulkan, soalan apa ni? Soalan apa? Macam salah je. Pasal ni kalau tolak ni kosong je semua. 24. Nombor 24 ni. Very good. Okey. Kejadian ni ada berlaku kesilapan kat sini. Bagus. Untuk yang cuba. Pasal tak boleh. Dia tolak habis semua, hancur semua. Kosong nanti semua. Okey. Very good. Saya ada tak bersimpan soalan jangan dibuang. Simpan, cari mistake kat mana berlaku kesilapan tu. Okay, very good. InsyaAllah. Nombor 20. Nombor 24 Okey. 2P sama dengan 2Q tambah 2. Betul ni? Q bersama dengan 3P tolak 3. Betul soalan ni? Betul ni? Ni kena berubah? Ni? Ya. Okey. Teknik yang kedua, kita menggunakan kaedah gantian. Sebab ni ada single nombor. Jadi mesti kita ambil Q sama dengan 3P tolak 3. But saya test. Saya best
But punya IQ Q sama dengan 3P tolak 3. But kalau 2P bersama dengan 2 darab apa Bat? Tambah 2. Saya gunakan persamaan atas Bat. Saya gunakan persamaan atas. Tapi saya gantikan rumah Q sebagai 3P tolak 3. Maka 2P sama dengan 2 dalam kurungan apa Bat? Saya gunakan persamaan atas ni. Saya ambil persamaan atas ni. Saya bawa ke bawah. 2P sama dengan 2Q tambah 2 kan? Tapi bawah ni cakap Q sama dengan 3P tolak 3 kan? Maka 2P sama dengan 2 dalam kurungan tambah 2. Maka dalam kurungan apa tinggal rumusnya? But Q sama dengan 3P tolak 3 Pat. Maka dalam kurungan ni aja buat. Ya? Ya? Okey, semua berapa? 3 apa? 3P tolak. Ya. Betul lah. 3P tolak 3. Ini kena gantian dia panggil Maka 2P sama dengan 6P tolak 6 tambah 2. Maka 2P tolak 6P sama dengan tolak 4. Maka tolak 4P sama dengan tolak 4. Maka P bersama dengan tolak 4 bagi tolak 4. P bersama dengan 1. Ini kena gantian dia panggil. Boleh juga digunakan. Ada dua cara. Kalau guna cara lain pun ada juga. Keadaan metrik boleh juga. Ya. Jadi dia ada banyak cara dalam matematik, ada banyak cara. Semua dapat jawapan yang tepat dan hampir sama. Dan teknik betul lah, teknik yang ada ni tidak ada dalam pasaran. Teknik yang saya gunakan ni masih Kuali otai pun tak ada dalam terbitan, belum ada diterbitkan oleh mana-mana buku. Tapi soalan masih sama. Sebab tu saya ambil periksa banyak kali sebab saya nak pastikan bahawa teknik saya ni ajaran sesat ke, songsang ke atau sebagainya. Itu sebab saya ambil periksa bertahun-tahun. Sebab takut benda ni songsang, lari dia kata. Tak menepati lembaga sebagainya, syarat yang ada. Jadi sebab tu. Jadi dalam matematik ni kita tak kisah apa cara kita boleh pakai, banyak beza, banyak cara. Tidak ada satu ketapan mesti bunyi macam ni je. Macam lah ayat kan banyak ni macam ni je, tetap. Macam sebutan juga lah, macam sebutan Bismillah lain, kat negara lain, dekat Jawa lain, dekat Arab lain, dekat Melayu lain, kan bunyi disebut. Kataan sebutan secara pronunciation ni ikut kawasan masing-masing. Tapi orang mana pun adalah penyelesaian bagi kita lah. Ini adalah teknik yang kedua, iaitu teknik gantian. Ini adalah teknik gantian. Okey, boleh digunakan dia. So P sama 1, ambil mana-mana persamaan ni, P sama 1 bat P sama 1 bat, ambil persamaan ni bat Q sama dengan 3 dalam kurungan apa bat? P sama 1 tambah tolak 3, tolak 3. Persamaan ni bat, saya gunakan persamaan ni bat. Saya gunakan persamaan ni bat. Q sama dengan 3P tolak 3. P yang sama dengan 1, maka Q sama dengan 3 dalam kurungan P adalah 1, maka 3 dalam kurungan. Saya gunakan persamaan ni bat. Ni ke atas, Q sama dengan 3 dalam kurungan. Ni guna persamaan ni. P ialah 1, maka Q sama dengan 3 dalam kurungan 1 tambah 1 tolak 3, maka Q bersama dengan 0. 3 tolak 3, Q sama dengan 0. Okey? Boleh? Okey, sampai sini saja yang dapat saya kongsikan. Nanti kalau sempat boleh tengok kat mana-mana kat YouTube saya yang ada, boleh dikongsikan lah oleh kawan-kawan. Okey, sekian, terima kasih.